أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sin soal kepada berapa bahagi barang yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib diiktiqadkan. Kita sambung balik perbincangan kita, Kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-20. Halaman ke-20 dalam pelajaran yang ke-10, soalan yang terakhir bawah tu. Soalan yang paling bawah. Halaman ke-20, soalan yang paling bawah. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah memiliki kitab, rujuk pada halaman ke-20, soalan yang paling bawah. Bagi yang belum memiliki kitab dan sudah membuat tempahan, boleh menanti ketibaan kitab tersebut yang sudah pun dihantar barangkali oleh tim ataupun kru Ustaz Zikri Ghazali. Yang belum buat tempahan boleh berhubung dengan nombor telefon yang ada pada poster ataupun hebahan, poster yang dihebahkan. Baik. Sambung balik pada halaman ke-20. Halaman ke-20, soal yang paling bawah. Qala Syekhu Muallifu rahimahullah. Berkata pengarang sin soal, kepada berapa bahagi barang yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib diiktiqadkan. Faham di situ? Dia tanya kepada berapa bahagi, ada berapa kategori barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni perkara yang wajib atau kita sebut sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib diiktiqadkan, yakni yang wajib kita iktiqad, yang wajib kita pegang, wajib kita yakinkan, pegang dengan hati. Jin jawab kepada dua bahagi, iaitu yang pertama, wajib diiktiqadkan atas jalan ijmal. Wajib diiktiqadkan atas jalan ijmal. Apa maksud ijmal? Ringkas. Itu dalam kurungan disebut terhimpun.
Jadi setengah guru sebut ringkas. Ijmal maksudnya ringkas ataupun borong ataupun ringkas, borong, bagi mudah cakap dia panggil. Atas jalan ijmal, yakni mengikut metod ijmal, mengikut metod yang borong ataupun kita katakan ringkas, secara ringkasnya. Yang pertama, dia kata sini, yang pertama wajib diiktiqadkan atas jalan yang ijmal, atas jalan yang ringkas, yang terhimpun. Apa dia? Iaitu tiap-tiap sifat kesempurnaannya Allah. Tiap-tiap sifat kesempurnaannya Allah ataupun sifat kamalat. Sifat kesempurnaan Allah yang patut dengan zat Allah Ta'ala. Sifat kamalat yang sempurna yang patut dengan zat Allah Ta'ala. Yang patut maknanya yang layak. Yang patut maknanya yang layak. Ada mata lebih? Tak ada mata lebih? Tak ada bagi mata. 05. 07 dah. Dah. Masuk atau? yang layak ni yang patut. Yang patut ini yang layak. Tulis bagi elok ni. Tuan-tuan, perempuan yang terlepas mana-mana kalimah yang tak faham boleh tanya dekat komen. Yang patut, yakni yang layak dengan zat Allah Ta'ala. Wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Dan iaitu sifat kamalat tu amat banyak. Amat banyak. Jadi secara ringkasnya kita faham kat sini, kita nak iktikad ni ada dua metod. Kita nak pegang dengan hati kita berkenaan dengan, dia tanya ada berapa bahagi perkara yang wajib bagi Allah ni, sifat yang wajib bagi Allah. Cara mudahnya ada dua. Hak kita nak sebut ada dua. Dua-dua ni kita nak pegang, apa dia? Ijmal dan tafsil. Ijmali, tafsili. Ijmali ni secara ringkas, tafsili secara detail. Dia tak cerita lagi tafsir, depan dia ceritalah. Jadi secara ringkasnya, Allah Ta'ala ni ada sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang amat banyak. Dia sebut kata amat banyak, tak terhingga. Apa maksud tak terhingga? Tak dikira, tak terkira. Jangan tanya, banyak mana? Dah abang dah tak terkira, duk kira buat apa? Tu. Tu secara ijmal. Jadi kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni ada berapa sifat kamalat dia, sifat kesempurnaan dia, sifat kekayaan dia, sifat ketinggian dia, sifat kekuasaan Allah Ta'ala, ada banyak mana? Sifat kesempurnaan dia ni, ada banyak mana? Tak terhingga banyaknya. Bila orang tu jawab kata tak terhingga, tak terkira, tak terhitung, kita tahu itu jawapan dalam bentuk ijmali ataupun ringkas. Tapi kalau kita ada jawab sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita pelajari 20 atas jalan masyhur, atas jalan yang mu'tamad rajih 13. Mana orang tu menjawab melalui metod ataupun cara tafsili, cara detail. Habis. Iaitu amat banyak. Habis, selesai tu. Kemudian dalam kurungan surat 21 tu, atas baris kedua. Dalam kurungan dia tulis nombor 1 kan. La'ala sawab bukan nombor 1, tapi nombor 2. No? La'ala sawab tu nombor 2. Sebab nombor 1 tadi. Surat 20 bawah tu nombor 1 dah, takkan nombor 1 lagi. La'ala sawab nombor 2. Pasal apa kita kata la'ala sawab? Buat tak kata as-sawab terus beradab. Padahal sebut as-sawab terus pun boleh dah. Tapi kalau sesetengah guru, dia hanya sebut as-sawab ni pada benda yang tidak boleh dikompromi. Tak ada ruang nak bahas. Contohnya, kesilapan ayat Quran.
Dia tak boleh kata moga-moga yang betul ayat Qurannya gini. Tak, ayat Quran dia betul. Dia tak ada dah yang moga-moga dah. Lepas tu dia kata tulis as-sawab. Contohnya dia sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Thumma istaqamu. Contohnya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa lagi ayat tu? Dah ni. Dia kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fa khaufun. Contohnya dia tertinggal lam. Fala, la tertinggal. Maka bila baca ayat di situ dalam kitab dia akan kata as-sawab, guru tu akan sebut as-sawab yang betulnya. Yang ni tak betul. Yang betulnya fala khaufun bi maujud la, harful la. Ni. Tapi tu satu kaedah. Tetapi kalau benda-benda yang bukan perlu diiktimadkan, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, maka dia akan sebut la'alas sawab. Moga-moga yang betulnya. Sebab kita tak tahu. Satu ni pun hak kita nampak secara lapis pertama tak betul. Tapi lapis kedua mungkin betul. Mungkin satu di sini pada perbahasan yang lain pula. Macam-macam lah tu cakap tu. Baik, tak apalah. Lepas tu nak sebut la'alas sawab. Tu dalam bila kita ngaji kitab pondok ni, kita akan sering kali menjumpa beberapa kod dalam membetulkan teks. Antaranya guru menyebut la'alas sawab ataupun as-sawab. Ya. Ada juga menyebut la'alal munasib. Ada juga menyebut la'alal zahir. Ada juga menyebut la'alal sawab ataupun la'alal munasib kama yujadu fi ba'dhin nusakhi. Contohnya lah. Ni dipanggil seni pengajian kitab. Baik. Tak apalah tu. Jadi nombor satu tu la'alal sawab, tu nombor dua. Beradab kita. Baik. Wajib apa nombor dua? Wajib kalau nombor satu tadi secara ijmali. Sekarang nombor dua apa pula? Wajib diketahui kan. Bukan tahu saja dan diiktiqadkan. Kena pegang dengan hati. Orang kafir ada yang tahu Allah Ta'ala ni Esa. Tapi hati dia tak yakin. Orang Islam pun ada yang dia tahu keesaan Allah. Tapi dia tak berpegang. Dia masih lagi mensyirikkan Allah. Tak kiralah syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Yang syirik jali tu dia melakukan perkara yang syirik. Menyembah, memuja, apa sebagainya selain daripada Allah. Adapun syirik yang khafi, sebagai contoh, dia mengutamakan duniawi daripada ilahi. Duit tak ada dalam poket, susah hati. Tapi Allah Ta'ala tak ada dalam hati, tak susah hati. Tertinggal Quran, tak ada masalah. Tertinggal handphone, cukup bermasalah. Jauh mana pun sanggup patah balik. Kan kata kat orang, tuan-tuan ya, yang menonton, kata kat diri sendiri. Jadi, dia kata apa? Yang kedua, wajib diketahuikan dan diiktiqadkan atas jalan tafsil. Apa maksud tafsil? Tahu satu-satu. Ataupun bahasa sekarang orang sebut detail. Secara detail, secara terperinci. Baik. Hak yang tadi kita nak tahu secara ringkas je. Secara ringkas Allah Ta'ala ni ada banyak sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Tak boleh dikira, tak boleh dihitung. So, tu jawab cara ringkas. Tapi bila kita jawab cara detail, kita kata apa? 20 sifat yang kesempurnaannya juga. Ni secara detail. 20 sifat yang kesempurnaannya juga. Tapi bukan kita nak mengehadkan. Bukan kita nak menentukan 20, nak mentakyinkan tak. Tadi dah kata Tuhan ni tak terhingga, tak terhad, tak terkira. Ni pasal apa kita 20 pula? 20 yang wajib kita belajar. Secara detail, satu-satu kita kena tahu. Apa dia 20 tu? Iaitu, sama-sama kita nasyid. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allah wujud qidam baqa
mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyah sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basira mutakalliman Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ni. Jadi ataupun yang kita apa? Faqudratun macam mana? Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalamun istamar. Kan dia lari banyak tu. Macam mana? Dalam awal senang. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bil wujubil ma'rifah min wajibilillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bi sidqi wa tablighi wal amanah. Tu contoh masuk bab Nabi dah lah. Tu. Atau kita dapat dia dah tu. Tu pasal tu bagi ingat matan aqidatul awam. Habis hafal matan aqidatul awam, hafal pula matan jawharatul tauhid. Faham? Qada'uhu bil azali ta'allaqa tu. Tak apa. Jadi ni 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib kita pelajari secara detail, secara terperinci. Habis. Sin soal kepada berapa bahagi barang yang mustahil atas Allah Ta'ala. Barang-barang tu yang kita baca kepada berapa bahagi barang. Barang tu kita boleh letak makna perkara ataupun sifat. No? Ni cara bercakap. Cara bercakap dia letak masdariyah sebagainya tu. Dia letaklah makna. Kepada berapa bahagi barang ataupun perkara ataupun sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala wajib diiktiqadkan. Yang kita nak iktiqad apa? Nak iktiqad Ta'ala memiliki sifat mustahil tu kah? Nak iktiqad Allah Ta'ala ni ataupun nak iktiqad ternafi sifat mustahil tu. Tak ada sifat mustahil tu di Allah. Kita nak iktiqad Allah Ta'ala buta kah? Tu dia kata wajib diiktiqadkan. Nak i'tiqad Allah Ta'ala tu tak buta. Nak i'tiqad Allah Ta'ala tu tak pekak. Nak i'tiqad Allah Ta'ala tu tak bisu dan sebagainya. Jangan salah faham kat situ. Jim jawab. Kepada dua bahagi. Yang pertama, wajib diiktiqadkan atas jalan ijmal. Apa maksud ijmal? Ringkas, terhimpun, borong. Ya. Apa dia? Iaitu tiap-tiap sifat yang kekurangan mustahil atas Allah Ta'ala. Mana-mana sifat yang kurang, yang cacat, yang lemah, mustahil atas Allah Ta'ala. Ini dikatakan istihalatul mustahilat alaihi alallah. Alaihi ay alallah. Banyak mana? Dan iaitu amat banyak. Bukan satu dua hak yang kekurangan di benda cacat celah ni, bukan satu dua, banyak. Lemah, buta, bisu, pekak jenuh kira, tak terkira. Jadi kita sebut senang secara ringkasnya, hak mana hak kurang, hak mana sifat tu melambangkan kekurangan, melambangkan kecacatan, melambangkan kelekehan, sifat tu mustahil atas Allah Ta'ala. Cara cakap mudah-mudah. Dipanggil ijmali. Itu cara ijmali. Saya sebut banyak mana. Kita sebut cara mudah apa dia? Mana-mana sifat yang kurang
yang melambangkan kekurangan, yang menunjukkan kecacatan, yang mempamerkan kelebihan, sifat tu mustahil atas Allah. Faham tak ni? Mudah tak? Mudah, payah apa? Payah pasal baru mengaji. Lama sikit mudah. Habis. Yang kedua. Ni cara tafsili pula. Tadi cara ijmali. Apa yang kedua? Wajib diketahuikan dan diiktiqakkan. Satu dia orang atau tafsir sini. Ada yang kata diketahuikan. Ketahui mana dengan cara belajar lah. Buka kitab, tengok bagi elok, dobit bagi kemas. Bukan setakat duk niat nak mengaji boleh tahu. Bukan bahasa ke dia. Kita ni bangsa kasbi ataupun dipanggil iktisab. Untuk ujian sebut kita ni maqam iktisab, maqam usaha. Kasbiah. Bukan maqam tajri, boleh saja. Kena usaha mengaji, tempah kitab, booking, buka online pula, habis data duk tengok lagi. Baik kita bagi ni, baik kita tidak, betul tak tuan-tuan perempuan yang berada di rumah pejabat apa sebagainya. Tapi kita sanggup mengaji sebab ni kita nak lepaskan tanggungjawab kita ni, tidak berdosa kita. Tak erti masak, setakat tak erti masak ni, makan jadi tak sedap lah. Ataupun habis kuat pun lapaknya. Dan habis kuat pun mati lah sebab tak makan. Tapi kalau hak ni tak erti, jangan kata makan sedap macam mana sekalipun, jangan kata hidup panjang umur macam mana sekalipun, sihat, tapi kalau hak ni tak erti, duduk dalam dosa. Satu kena bagi erti elok tauhid ni. Beli depi kenal pula jenis brand-brand bag, jenama kereta, semua hafal habis, brand tak brand baju Giordano apa semua, boya krokodil lah. Tapi hak yang Allah Ta'ala tak kenal. Na'udzubillah min zalik. Habis. Wajib diketahuikan dan diiktiqakkan atas jalan tafsil, atas jalan detail, atas jalan ataupun metod satu persatu. Apa dia? Iaitu 20 sifat kekurangan. Pasal apa dia ambil 20 juga? Balikkan daripada yang wajib. Yang wajib 20, mustahil pun balik lawannya, antonimnya 20. Allah Ta'ala wujud, lawannya tak wujud. Allah Ta'ala itu qidam, tiada mula, lawannya hudus, ada permulaan. Ada kelahiran, ada pembuatan, tak ada pembuatan. Allah Ta'ala ni baqa', kekal. Tak rosak, tak binasa, tak apa. Lawannya rosak, binasa, mati, sebagainya. Faham? Jadi sepatutnya sebut 20 juga. 20 sifat yang kekurangan. Yang kekurangan tu yang mustahil, yang akal tak boleh terima kalau kata sifat tu ada pada Allah. Atas Allah Ta'ala. Yang lawan wujud, qidam, hingga akhirnya tu lawan apa? Lawan kaunuhu mutakal liman. Semua perbincangan ini terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alahu 'azban furatan sa'iran bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubiha. Baik. Qala Syaikhu Muallifu rahimahullah. Berkata pengarang sin soal, apakah yang harus bagi Allah Ta'ala itu? Apakah yang harus bagi Allah Ta'ala itu? Dia tak kata sifat. Dia kata perkara. Sebab setengah orang yang guru disebut, harus ni bukan sifat. Harus ni perkara. Harus bagi Allah Ta'ala. Nak buat kita dengan tak buat kita. Dia tak wajib buat kita. Dan juga tak mustahil membuat kita. Habis tu harus. Dia boleh buat dan dia tak. Dan dia boleh tak buat. Jim jawab, harus bagi Allah Ta'ala itu memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Harus bagi Allah Ta'ala itu memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan memperbuatnya mungkin.
Harus bagi Allah Ta'ala ni memperbuatkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan memperbuatnya mungkin. Dia nak buat mungkin pun tak apa. Dia nak tinggal, yang ni dia tak buat mungkin pun tak apa. Tahu apa mungkin tu? Apa? Faris? Hazrat Aiman Zarif. Mungkin tu apa? Mungkin tu apa? Benda kena jadi. Boleh jadi, boleh tak jadi. No? Mungkin ni boleh jadi dan boleh tak jadi. Bahasa kita pun kita cakap, tapi kita dah dengung sikit. Salin noh. Dengung sikit lagu mana? Mungkin. Dia ada mungkin. Arab sini dia kata mungkin. Kalau orang putih dia kata apa? Oman. Maybe. Cakap lah orang putih sikit walaupun kita tak apa nak putih. Tu. Jadi dia kata memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan memperbuatnya mungkin. Itu harus bagi Allah. Ada setengah huraian dia tak kata sifat yang harus. Dia kata perkara yang harus. Sebab harus ni dia kata bukan sifat. Keharusan bagi Allah. Habis. Artinya. Dia takut kita tak faham lagi. Dia nak tafsir lagi. Artinya menentunya mana? Nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tentukan, nak takhsiskan. No? Memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau menentunya nya Allah Ta'ala meninggalkan memperbuatnya mungkin. Tuhan nak takhsis, dia nak tentu. Nak buat ke tak buat? Tu. Harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak tentu, dia ni nak bagi hidup ke? Nak bagi mati? Nak bagi sihat ke? Nak bagi miskin? Nak bagi sakit? Nak bagi kaya ke? Nak bagi miskin? Harus bagi Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata, wajib Allah Ta'ala kayakan saya. Dah. Oh, kalau lagu tu, mustahil ke Allah Ta'ala kayakan saya? Tak juga. Dia nak bagi kaya, kaya. Dia nak bagi miskin, miskin. Harus. Faham tak dah ni? Mudah je kan? Tak payah nak kan? Ngantuk lebih. Ngantuk tu jadi payah tu. Seperti anak kita. Anak kita ni harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak tentu ada ke nak tentu tak ada anak kita ni? Harus. Bolehkah kita kata seorang yang berkahwin wajib ada anak? Kalau wajib ada anak, tentulah tak pernah kita dengar kes mandul. Pernah dengar tak? Maksud mandul? Tidak ada anak. Tuan-tuan di rumah yang mungkin belum dikurniakan rezeki anak, janganlah terasa. Ni contoh. Kan, doa sudah. Doa minta Allah Ta'ala bagi. Bagi zuriat yang soleh, solehah insya-Allah. Jadi, nak cerita kalaulah Allah Ta'ala ni wajib menjadikan anak bagi pasangan yang berkahwin, tentu tak ada kes mandul. Tapi ada tak kes mandul? Berlambak. Sampai ada klinik-klinik pakar yang membincangkan lagu mana nak mendapatkan anak. Hak berjaya. Hak tak berjaya apa dah? Berlambak ke tak berjaya. Hak berjaya juga tu sebab dia berusaha. Tak lah bagi lah. Tapi ada juga yang usaha tak dapat. Oh, kalau lagu tu mustahil Allah Ta'ala bagi anak ataupun menjadikan, menentukan adanya anak bagi pasangan yang berkahwin. Mustahil? Mustahil tak? Tak mustahil. Pasal apa? Berlambak orang kahwin ada anak. Hak tak kahwin pun ada anak mana? Ramai. Tu. Habis. Terusin soal adakah wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu. Adakah wajib atas? Bila sebut kata wajib atas ni, mana wajib dalam konteks syarak. Apa maksud wajib dalam konteks syarak? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang ataupun perkara yang diberi pahala pada mengerjanya dan dijanji seksa pada meninggalkannya. Mana wajib kita kena tahu dalil.
Dia kata, adakah wajib atas tiap-tiap mukallaf? Apa yang wajib? Mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu. Apa maksud daripada yang wajib? Yakni dalil sifat wajib. Dan yang mustahil, yakni dalil sifat yang mustahil. Dan yang harus, yakni perkara yang harus. Tiap-tiap dalil itu kita kena tahu tak? Kalau kita pakai hafal, Allah wujud qidam baqaq promo sampai habis, jadi. Tak payah mengaji dalilnya apa. Hang kata Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ada tak, Norman? Ada. Ada Ifat? Ifat apa? Faris? Ada tak? Ada. Apa dalil Allah Ta'ala ni ada? Mak saya kata ada. Tok Wan saya kata ada. Ustaz lah kata Allah Ta'ala ni ada. Nampak cara macam jawab. Tapi adakah tu jawab dengan berdalil? Tak. Tu dipanggil ikut-ikut dan ataupun dipanggil taqlid dalam bahasa Arab. Maka Faris dinamakan muqallid. Orang yang mengikut. Adakah wajib? Jin jawab. Ketahui olehmu. Ketahui ni dalam bahasa Arab dia panggil i'lam. Disebut kata i'lam ni disebut utlub. Ada setengah guru dia tafsirkan lagi i'lam ni dengan makna utlub wa ta'allam hatta ta'lamu, dia panggil. Ketahui olehmu, yakni i'lam. I'lam ni apa? Utlub wa ta'allam hatta ta'lamu. Utlub, apa maksud utlub? Tuntutlah. Belajar. Usaha. Hak kena naik gerek. Hak kena naik. Tengoklah kita duduk di Kuala Lumpur tanpa gerek ni. Nak beringat agak sekali no. Orang Mejak kat Sarawak yang sebut gerek tu halau. Sarawak gerek ni maknanya cikaro. Maknanya gewe. Kita mula Kelantan panggil gewe. Sarawak panggil gerek. Kita sini panggil gerek. Gerek tu naik basikal. Kita pun kata saya baru lepas naik gerek. Hai, naik awek heran. Dia pun heran. Pikat guling lagi. Ngajak cakap bagi elok. Jadi sebab tu kena sebut juga gerek kalau orang Kedah maknanya basikal ataupun bioskop. No? Nani. Boleh cakap dia gerek kamu kat KL ni. Gerek. Basikal. Kan yang kena naik gerek. Yang orang dulu naik sampan. Sebab apa? Nak pergi masjid. Nak utlub. Nak menuntut ilmu. Utlub wa ta'allam. Tuntut dan belajar. Tuntut tu usaha kita. Jalan. Pergi mengaji. Duduk sila. Apa sebagainya. Tapi tak belajar lagi. Duduk sila. Lena. Dapat tuntut je lah. Tuntut tu dapat dah. Tapi tak buat ta'allam. Tak belajar. Dia kena tuntut usaha, main pada rumah, main pada tempat asrama, main mengaji, buka meja, buka kitab, pegang pen, wa ta'allam dan belajar. Mana tak lena? Tulis bagi elok. Sampai bila? Hatta ta'lamu, sampai kamu mengetahui. Itu maksud i'lam. Dah mengaji kitab ni no. Yang itu kata mengaji kitab ni letih mengaji cara kita ni. Ni Ustaz Zikri depa tim depa nak buat daurah ni. 10 kali baca kena khatam dah ni. Kita duduk hurai lagu cara pondok ni rasa bukan 10 kali ni. Tapi insya-Allah kita cuba kan. Ingat jangan risau. Kitab ni dia mudah. Habis. Jadi ketahui olehmu bahawa sungguhnya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Akan sebagai wajib aini. Nampak? Wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib aini. Dia panggil apa? Maf'ul ma'ah kan maf'ul min ajlih. Itu. Kalau kita di pondok ambil kirah tu. Jadi akan sebagai wajib aini, wajib yang bersifat individual. Dia bukan wajib, dia ada dua wajib. Wajib aini dengan wajib kifai. Wajib aini, wajib kifai. Wajib aini, wajib individual. Tiap-tiap orang wajib belajar. Kalau wajib kifai, wajib yang mewakili. Contohnya dalam qaryah kita ni, ada seorang pandai ilmu tajwid. Yang lain tak belajar pun tak parah. Tapi bila nak guna, jadi wajib aini balik. Baca Quran bagi betul. Dalam satu kampung kita ni, ada seorang pandai bertukang. Hak lain tak bersuara. Lepas. Dipanggil kifai. Itu ilmu kifai. Ada pun yang ni, aini. Tiap-tiap orang kena belajar. Apa dia?
mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib. Mengetahuikan dalil, petunjuk, pecaman, hujah atas tiap-tiap suatu, yakni atas tiap-tiap sifat daripada yang wajib, daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan yang mustahil, yakni sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan yang harus, yakni perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Elak dia tu. Apa dia? Supaya tiada jadi orang muqallidun. Ni dia orang mekelak. Tulis bagi elok tu Luqman. Supaya tiada jadi orang mekelak. Apa mekelak ni? Bukan coklat. Mana? Muqallid baris bagi elok. Apa maksud muqallid? Ikut orang dia panggil. Sini topik guru kita dia kata orang ikut orang. Muqallid. Qallada yuqallidu taqlidan, taqlidatan, taqladan, tiqladan, muqalladan, fahuwa muqallidun. Wa dzaka muqalladun. Kita yang ikut ni dipanggil muqallid, orang yang kita ikut dipanggil muqallad. Habis. Soal apa erti orang muqallid itu? Ni mudah-mudah kita laju sikit. Orang muqallid ni, guru kita dia bagi topik. Dia kata dia ada jazam, ada mutabaqah. Tetapi tiada dalil. Muqallid ni bah. Orang tu jazam, mutabaqah, tetapi tiada dalil. Itu maksud muqallid. Kan kalau kita baca Hidayatul Sibyan, dia sebut hakikat ma'rifah tu orang yang dia ni mencapai pengenalan kepada Allah, dia kena al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Dia kena jazam, dia kena ada keputusan. Contohnya orang tanya, misalnya orang tanya, "Hey, Allah Ta'ala ni ada tak?" Dia senyap. Allah Ta'ala ni ada tak? Orang tanya dia dengar ngau tu. Dia tak ada jazam, dia tak ada keputusan, dia tak tahu nak jawab apa. Tapi kalau kita diangguk ataupun dia geleng sekali pun, Allah Ta'ala ni ada tak? Tak ada. Orang tu jazam tak? Jazam. Cuma tak mutabiqul haq, tak selari dengan kebenaran. Jawapan dia tu tak betul. Tu puak-puak Hindu, Kristian, Buddha, dia jazam tak dengan akidah dia? Dia jazam. Tapi mutabiqul haq tak selari tak dengan kebenaran? Tak betul. Macam mana pula patung yang dia sendiri cipta, dia sendiri ukir, dia sendiri bentuk buat acuan, tiba-tiba dia kata tu Tuhan. Patutnya acuan tu yang kena sembah dia sebab dia yang buat acuan tu. Bukan dia sembah acuan, faham tak? Patung tu yang kena sembah dia. Sebab dia yang buat patung tu. Ni dia pula yang dia buat patung tu dia pergi sembah patung tu pula. Contohnya lah. Mana dia jazam tapi tak mutabiqul haq. Hak ni pula dia jazam dan dia mutabiqul haq. Dia memang kata betul. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Dan jawapan ada tu pula betul. Cuma bila orang tanya apa bukti ada Allah? Mak saya kata, ayah saya kata, ustaz saya kata, orang tu dipanggil tiada dalil. Maka orang tiada dalil dipanggil muqallid. Ni. Apa erti orang muqallid itu? Jim jawab, erti orang muqallid itu iaitu orang yang i'tiqad, yang tetap. Tetap ni dipanggil jazam. Sudah sah, kata guru kita. Dan putus. Ni ada keputusan lah. Saya memutuskan. Dia ada keputusan. Saya memutuskan Tuhan saya adalah Allah. Jazam lah tu. Dia panggil jazam lah. Dan ikut perkataan orang yang lain. Tapi jawapan dia tu dia ikut cakap orang lain. Macam mana hang boleh jawab kata Allah Ta'ala ni ada? Aku ikut cakap mak aku kata ada. Dengan kita dah mengetahuikan dalil. Tak ada dalil. Pasal itulah kita kena ajak anak-anak kita biar tahu dalil. Allah Ta'ala ada tak? Wahai anakku, ada. Apa bukti ada Allah? Ada alam ini. Dia hafal dulu. Sebab dia faham lah. Ajak yang tu dulu. Soal apa hukum orang yang muqallid itu? Jim jawab bersalah-salahan. Apa maksud bersalah-salahan? Bukan saling salah menyalah. Tulis itu berbeza-beza pendapat. Bersalah-salahan ini berbeza-beza pendapat ataupun dalam bahasa Arab kita sebut ikhtilaf. Ikhtilaf ataupun berbeza-beza pendapat. Siapa yang berbeza-beza pendapat ini? Ulama.
Apa yang mereka berbeza-beza? Pada hukum orang yang muqallid itu. Lagu mana kata mereka? Maka kata setengah ulama, jadi ia muqallid itu kafirun. Na'udzubillah min zalik. Pasal tu kita tak boleh jadi orang yang muqallid, orang yang iktiqad Allah Ta'ala ni ada tapi tak ada dalil. Apa dalil Karami? Maksudnya kau tak imbau ni. Tengok pergi elok dengan Duk Lena. Jadi apa nama? Ada setengah ulama kata orang tu kafir. Na'udzubillah min zalik. Pasal tu kena ada dalil, kena ada hujah. No? Dan kata setengah ulama tiada jadi ia kafir, setengah lagi kata tak kafir. No? Tapi dia kata apa? Fasik. Dalam kurungan tu dia kata mukmin yang berdosa, fasik. Rupa mana kereta? Rupa kereta tu ada. Bukannya kereta bumbung pun hilang, pintu pun hilang, sampai tinggal rangka tu tak nampak rupa kereta ni tak. Kereta tu ada. Rupa tu ada. Tapi start tak hidup. Rosak. Memang rupa Islam tu ada. Mayang-mayang, orang puasa pun dia puasa. Orang pergi haji, dia pun pergi haji. Pergi lebih pada orang lagi. Tapi tak tahu berakidah. Rosak. Mukmin yang rosak. Yang berdosa. Maka qaul perkataan yang kedua. Mana perkataan yang kedua? Yang mengatakan tak kafir, cuma berdosa ini. Ialah qaul yang sahih, yang rajih, yang mu'tamad, yang kuat. Dengan sebab meninggalnya akan belajar dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu, demikian fikir bicara. Itu pun dia berdosa pun jika dengan sebab dia meninggalkan belajar. Kalau dia belajar macam kita tak erti gini. Kan? Tak erti. Tapi tengah ada buat apa tu? Tengah belajar, tak berdosa dah. Tapi kalau kalut kerja, kalut mega, kalut kerja sana sini, kan? Kalut dengan anak bini, kalut dengan anak cucu, tak belajar, masa tu dah mula berdosa dah. Tapi dia pun tak apalah nak menikah, nak kerja je, tapi dia tak tinggal belajar. Dia tak berdosa. Pasal tu jangan tinggal belajar. Duduk di mana pun jangan tinggal belajar. Sebab apa? Hang ni hang rajin mengaji. Aku bukan rajin. Tu hang duk ulang-alik pergi mengaji. Hak mengaji cara masjid. Pergi pondok cara pondok. Mingguan cara mingguan. Online lagi cara online. Sampai nak ajak keluar main bowling pun tak ada ni. Nak ajak pergi tengok wayang pun tak ada. Apa? Upin Ipin Kris Si Amang Tunggal apa? Tak ada nak tengok ni. Kalau mengaji sungguh. Hang ni rajin tu. Bukan rajin. Aku terpaksa mengaji sebab aku takut aku jadi orang yang berdosa. Kenapa nak dosa? Sebab aku tak erti. Kalau aku tak erti, dengan sebab aku dah belajar, lah ni aku tak erti. Kalau hang tanya, aku tak erti. Tapi aku dah belajar, aku tak dosa dah. Ni aku dah tak erti, aku tak belajar pula tu. Lagi dosa. Sebab tu sini dia kata, dengan sebab meninggalnya orang yang tak erti tadi ni, orang muqallid tadi, akan belajar. Akan belajar. Meninggalnya orang muqallid akan belajar. Dan fikir bicara. Apa maksud fikir bicara? Pesah ambil tahu. Nak fikir belajar ambil tahu. Jika ada ia muqallid itu, apa dia? Ahli yang demikian itu demikian fikir bicara. Habis. Sin soal kepada berapa bahagi terbahagi dalil itu? Jim jawab kepada 2 bahagi. Yang pertama disebut dalil ijmali, yang kedua disebut dalil tafsili. Dalil ijmali dalil cara ringkas, cara borong, cara mudah cakap. Dalil tafsili dalil yang detail, terperinci satu persatu. Soal apakah dalil ijmali itu? Dia nak cerita ke depan lah. Kita duk pandai-pandai duk hurai buat apa? Payahnya pandai lebih Datuk Guru ni. Datuk Guru nak cerita depan, kita pandai-pandai duk hurai. Dah ulang pilawat siap. Lagi baca tak kalau dah. Apa dia? Dalil ijmali itu apa? Jin jawab dalil yang lemah oleh yang mengeluarkannya dalil daripada menghuraikan dan menyurahkan. Tu tulis bagi jelas. Menyurahkan.
Apa maksud menyuruhkan? Mentaswirkan. Taswir ni surah, menggambarkan. Menyuruh, surah. Cakap bahasa Arab ni. Arab yang dimelayukan. Surah ni gambar. Arab kan kadang-kadang dia kata, Ya Allah Faris, sawir ma'i. Dia kata, sawir ma'i. Sawir ma'na. Dia kata, ambil gambar bersama-sama. Sawir, surah. Bukan surah tu surah kita baca Quran tu. Ni surah. Surah, gambar. Di sini nak menyuruhkan, nak menggambarkan soalan yang didatangkan atasnya. Ini jadi mana dia melenga. Orang cerita dia tak kerti, dia tak faham, dia tak boleh nak tergambar, tak terbayang. Apa masalah hang ni? Orang tanya Allah Ta'ala ni, tak ada, Allah Ta'ala ni lagu mana? Tak ada awal. Aku tak kerti nak gambar, aku tak kerti nak menyuruh, tak kerti nak menggambarkan, tak kerti nak membayangkan. Ni. Jadi, dalil yang lemah oleh orang yang mengeluarkannya dalil ijma' ni, dia lemah daripada nak menghuraikan dan nak menyuruhkan soalan yang didatangkan atasnya, atas orang tu, atas yang mengeluar. Maka ini dalil wajib akan sebagai wajib ain. Contoh yang orang tanya, Allah Ta'ala ni ada. Apa bukti kata ada? Ada alam ini. Apa kaitan? Tak erti lah kat tu lah. Kat tu lah. Itu dipanggil ijmal, cara ijmal. Allah Ta'ala ada ni? Ada. Apa bukti ada Allah? Ada alam. Apa hubung kaitnya? Tak tahulah lah. Itu dipanggil ijmal. Tapi kalau dia hurai sikit lagi, dia tanya kita balik. Ustaz percaya tak kalau saya kata madrasah ni tak ada siapa buat, jadi dengan sendiri? Saya berkata saya tak percaya. Macam tu lah alam ni pun, mana boleh ada dengan sendiri. Mesti ada yang mencipta dia. Tu tafsir tu. Dia mula tafsir tu. Tadi ijmal. Berhenti sekat tu, apa bukti ada Allah? Ada alam ini. Pasal apa? Tak tahu. Ijmal lepas dah. Ada dalil tu. Yang penting dia tak jadi muqallid lah. Dia tak jawab kata, kerana mak saya kata ada, kerana Tok Wan saya kata ada, kerana Tok Cik saya kata ada. Dia tak jawab lagu tu. Tapi dia jawab, ada alam ini. Lepas dah. Dia tak jadi orang muqallid lah. Tapi dia jadi muqallid ijmal saja. Secara ringkas. Kalau dia boleh hurai sikit lagi, apa kata ada alam ini dengan adanya Allah? Dia kata, mana boleh alam ni ada dengan sendiri? Rumah tak ada tukang, mana boleh? Mesti ada tukang. Macam tu alam ni, mesti ada tukang yang buat dia. Siapa yang buat dia? Allah. Okey ya? Tafsir. Mudah tak? Mudah ke payah? Itu buat payah apa? Baik, tak apalah, pelan-pelan lah. Pasal baru ngaji. Lama-lama esok ni dia mahir, tak apa dah. Dia hebat. Pas senyum sedia dah. Faham tak tahu? Okey, baik. Dalil, maka ini dalil wajib akan sebagai wajib ain. Tiap-tiap orang kena belajar. Sin soal apakah dalil tafsili itu? Jin jawab dalil yang kuasa oleh yang mengeluarkannya. Dalil daripada menghuraikan dan menyuruhkan segala soalan yang didatangkan atasnya atau orang yang mengeluarkan dalil itu. Mainlah soalan ke mana pun dia boleh jawab. Apa bukti ada Allah? Allah Ta'ala ni ada? Ada. Apa bukti ada Allah? Ada alam ini. Apa kata ada alam dengan adanya Allah? Allah mana boleh ada, tak ada tukang. Nampak dia boleh jawab prak aja sampai habis. Sampai orang tu sungguh ni sungguh ni. Tu mana? Sampai dia boleh menjawab soalan yang didatangkan atasnya atas orang tu. Maka ini dalil wajib akan sebagai wajib kifayah. Ni seorang tahun jadi dah. Lega dah ni. Kalau itu tak payah tahu. Bila tu cerita kalau duduk di kampung. Ni duduk di madrasah kena reti sampai habis lah ijmali dengan tafsili. Kena tahu jawab habis. Tahu rumah-rumah tadi jawab habis semua. Faham tak? Duduk di kampung boleh lah seorang reti. Lain tak payah dah. Ni kita nak balik mengajak di KL nanti. Nak balik mengajak di Pakistan nanti. Kan? Sambil-sambil buat copati. Habis. Sin soal terbahagi berapa bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang wajib diketahui atas jalan tafsil itu. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni, cara tafsir dah berapa? 20. Ya? Jadi, dia tanya, ada berapa bahagi pula? 20 tu dibahagikan berapa?
Jin jawab terbahagi kepada 4 bagi. Pertama daripada 4 bagi itu dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat yang nampak pada zihin, tak nampak pada kharij. Ni guru ya, tak apalah. Sifat nafsiyah, sifat diri. Sifat nafsiyah ni apa maksud nafsiyah? Nafsi, diri. Diri. Iaitu satu. Dia satu saja. Apa dia? Wujud. Dia ada 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, rohani. Lepas tu Maimunah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Raqiyah semua tak ada 4 ni saja. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah satu saja sifat. Daripada 20 sifat Allah Ta'ala tadi ni, dibahagikan kepada 4 kumpulan ini. Kan bahagi apa ni untuk perbincangan supaya kita faham function-function setiap sifat tu. Okey. Daripada 20 ni bahagi kepada 4 kategori ni. Kategori yang pertama, satu sifat saja. Daripada 20 tu, satu saja masuk di dia. Sifat apa? Sifat wujud. Pasal apa? Sebab nafsiyah maknanya diri. Sifat diri. Jadi wujud ni satu. Wujud diri ni kena ada dulu. Barulah kita boleh sembang lagi 19 sifat yang lain. Kalau wujud pun tak ada, Pak Ma'e tu kena ada dulu. Dekat kampung kita ada seorang lelaki yang bernama Ma'e. Orang panggil dia Pak Ma'e. Pak Ma'e tu ada, memang ada. Bukan bayangan, bukan contoh, bukan misal. Ada. Barulah kita boleh bincang sifat dia yang lain. Dia seorang yang kaya, dia seorang yang tinggi, dia seorang yang gelap, dia seorang yang rendah, dia seorang yang gemuk, dia seorang yang pam cerita semua. Hari Pak Ma'e pun tak pernah ada. Kat kampung kita tak ada orang nama Pak Ma'e. Lepas tu nak sembang sifat Pak Ma'e yang lain, gemuk ke kurus. Mana Pak Ma'e pun tak ada. Jadi sifat nafsiyah ni Allah wujud. Itu panggil sifat nafsiyah. Allah tu ada. Pegang hak tu dulu. Allah ni ada. Baru boleh sembang yang lain. Qidam ke, baqaq ke, sampai mutakaliman. Tak apa. Ni Allah Ta'ala tak ada. Nak bincang buat apa? Lepas tu disebut sifat wujud ni masuk bawah nafsiyah, sifat diri. Habis. Yang kedua sifat salbiyah. Iaitu sifat salbiyah tu 5. Apa dia? Qidam, baqaq, mukhalafatuhul hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Sifat salbiyah ni dipanggil sifat yang bangsa ternafi. Sebab tu di setengah guru baca, dia akan tambah. Dia kata, salbiyah ay insila. Salbiyah ay insila. Dia bukan menafi, tapi ternafi. Bila sebut kata, Tuhan tu qidam, qidam, makna tak ada awal. Tak ada mula. Bila sebut kata baqa', kekal, maknanya tak binasa, tak mati, tak rosak, tak hilang. Contohnya. Itu ternafi. Bila sebut kata mandul, maknanya tidak ada faham? Kalau tidak ada anak, orang tu belum tentu mandul. Tidak ada anak mandul kan? Mandul tidak ada anak. Tidak ada anak tu mandul ke? Mandul tu tidak ada anak. Kalau kita kata tidak ada anak tu mandul, maknanya Luqman mandul. Mandul kan? Kita ada anak lah. Ada anak kan? Tak ada. Kita sebab kita tak mandul. Dah tak ada ibu, Ada ibu, siap Faham? Tak ada belum mengerti. Bukan bidang apa itu. Tapi kalau sebut kata mandul, tak ada anak walaupun ada ibu boleh pun. Faham tak? Tu. Sini samalah. Bila sebut kata baqa', kekal. Maknanya tak mati, tak rosak, tak binasa. Habis.
Kemudian yang ketiga daripada 4 bahagi sifat ma'ani, iaitu 7. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam, 7. Dan sifat ma'nawiyah, iaitu 7. No, yang keempat daripada 4 bahagi ni sifat ma'nawiyah namanya. Ada berapa banyak? 7. No, 7 ni apa? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi faham dah lepas ni. Sifat nafsiyah ada berapa, sifat salbiah ada berapa, sifat ma'ani ada berapa dalam tu perbincangannya, sifat ma'nawiyah ada berapa dalam tu perbincangannya. Jelas no? Kita ambilkan sikit lagi, 2 soalan lagi. Soal. Berapa perkara yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam? Dah mula masuk perbincangan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah pula. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Selesai dah. Ni gambaran lah perbincangan depan tu. Akan cerita lagi. Jin jawab wajib bagi segala Rasulnya itu 4 perkara. Iaitu pertama siddiq. Kedua amanah. Ketiga tabligh. Keempat fatanah. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatanah. Soal. Berapa perkara yang mustahil atas segala rasul itu? Jin jawab mustahil atas segala rasul itu 4 perkara. Iaitu dusta, kedua khianat, ketiga menyembunyikan ataupun kitman, keempat bodoh ataupun jahil. Mustahil, istihalatul mustahilat alaihi, ini ala rasul. Mustahil, istihalah, mustahil Nabi bersifat dengan segala sifat yang kita sebut tadi ni. Dusta, khianat, menyembunyikan dan bodoh itu. Cuma fatanah ni setengah kitab kalau kita baca dia tak tulis fatanah. Dia tak kira fatanah tu. Masalah dalam kitab Syairul Salikin kalau tak silap kita, yang Hidayah Salikin yang Syekh Fahmi tahqiq pun ada, dia tak bahas. Asalnya dalam Sebian pun tak ada fatanah, Dia tak kira fatanah sebab dia kata fatanah ni lazim malzum. Automatik dah Nabi fatanah. Tak apalah tu, tak ada masalah. Tapi ayat 3 tu siddiq, amanah, tabligh tu macam kita hafal. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ingat tak? Habis. Soal. Apakah yang harus bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam itu? Jin jawab harus bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam itu bersifat dengan sifat manusia. Dipanggil apa? Dipanggil a'rad basyariyah. A'rad basyariyah bersifat dengan sifat kemanusiaan. Itu disebut wajaizun fi haqqihim min aradi. Wajaizun harus fi haqqihim pada hak mereka itu Rasul min aradi daripada a'rad basyariyah sifat kemanusiaan. Bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, dengan pengecualian ataupun penafian kelemahan Nabi itu yang cacat, naqs yang terlampau cacat, yang lemah, yang kurang, yang lekeh. Nabi memang Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi juga kahwin, Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga tidur, Nabi juga letih, Nabi juga sakit. Tapi bukanlah kesemua tadi ni bersifat dengan sifat yang terlalu lekeh. Sakit bukan sakit yang amat sangat. Sakit sampai orang pun lari kat dia bernanah-nanah. Kan? Nabi miskin bukan miskin sampai teruk macam orang jadi papa kedana tu tak. Ya, Nabi juga bersifat dengan susah, tapi bukan susah sangat sampai hina tak. Tu pernah nak ditawarkan Nabi ni kalau dia nak emas, sak gunung jerai pun Tuhan bagi. Lebih daripada tu apalah sangat. Ya? Nampak? Baik. Yang ketiadaan mengurangkan kadar dan pangkat mereka itu dikata bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Seperti mana sakit yang terlampau sangat.
yang maha tinggi. No? Mereka itu mana? Mereka itu yang bersifat dengan sifat yang maha tinggi, mulia. Apa sifat a'rab basyariah? Seperti makan, minum, berjalan dan lain-lainnya. Habis dah dia nak sebut intisari perbincangan perkara wajib bagi Allah, perkara mustahil atas Allah, perkara harus bagi Allah. Begitu juga perkara wajib bagi Rasul, perkara mustahil atas Rasul, ataupun istihalatul mustahilatul alaihi, dan juga perkara harus bagi Rasul. Habis dah. Dia nak mula masuk dah lah. Dia mula nak detail lah. Lepas ni wujud apa dia, dalilnya apa. Qidam apa dia, dalilnya apa. Baqa apa dia, dalilnya apa. Lepas ni seronok. Bah, ni honeymoon kita. No, kita berbulan madu dengan pengajian akidah. Seronok je akidah ni. InsyaAllah. Pahala pun besar. Bahkan suami haram halang isterinya kalau kita nak pergi mengaji tauhid. Tu pun kalau suami tak ajak di rumah lah. Kalau suami ajak di rumah, tak boleh lah isteri tu keluar. Kalau keluar juga haram. Tapi suami kena reti tauhid lah. Duk hurai lagi silap jadi macam baru-baru ni seorang pendakwah tu duk hurai. No, dia ni dia kata tukang masak, tak apalah. Jadi tukang masak tak ada masalah, tu semua rezeki yang halal. Cuma masalahnya dia pi goreng masak bab tauhid ni. Lalah kali dia kata Allah Taala ni zat, makhluk ni sifat. Na'udzubillah min zalik. Tu bukan bidang dia. No, kita pun tak pandai. Asalkan duk mengajuk tutup guru tu je, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Any question? Indakum soal? Dah 10 minit ni. Apa dah? Masuk ah? Oh, tak sebut tadi. Tapi tak sebut pun tak apa dah. Kita faham dah, siddiq maknanya benar. No, dia sebut, dia tanya tak sebut maksud, tak sebut kita faham dah. Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Nabi. Nabi benar, Nabi tak dusta. Kemudian amanah, maknanya Nabi tak khianat. Ada orang lebih kata pula Nabi pun khianat dengan janji. Ustaz Ali noh, ingat lagi ada orang duk kata Nabi pun khianat dengan janji. Nabi janji nak bawa nak bawa orang Madinah pi umrah, tapi sampai di Hudaybiyah Nabi tak bawa pun. Kan mungkin janji. Bukan Nabi buat manifesto pun kat Madinah tu. Nabi nak ajak semua pi umrah, semua nak pi. Sampai di Hudaybiyah sangkut kan. Maka Nabi pun tahallul. Nak baca dah sangkut, tak boleh masuk. Kan Nabi mungkin janji. Kan Nabi yang pertama Nabi tak buat manifesto. Yang kedua Nabi bukan mungkin janji, tu Nabi terhalang dipanggil. Hang tak boleh buat, tak apalah, kita bukan nak sebut mana-mana. Kita sebut semua, tak kira siapa pun. Hang nak berpolitik, politik. Hang nak buat apa pun buat, selagi benda-benda tu halal. Tapi jangan duk sabit ke Nabi. Kalau hang sebut benda lain, kami tak ambil tahu punya pasal hang lah. Tapi bila hang sebut pasal Nabi kami kena pertahankan. Wajib kami kena pertahankan. Kalau kami tak pertahankan, sekali dengan kami kufur. Hang nak berpolitik lagi mana politik, selagi mana halal buat. Tapi bila hang sabit nama Nabi kami, siap. Hang nak pergi kata lah Nabi kami mungkir janji. Ni nak kena. No, nak kena tu. Lepas tu kata pula Nabi kami tu pelarian. Bukan pelarian. Nabi kami memang keturunan dia pondok di Madinah. Ayah Nabi Sayyidina Abdullah wafat di Madinah di sisi ahli keluarganya, Bani Najjar. Kan Khazraj, Al-Khazraji tu. Bila Nabi pergi ke Madinah tu, pasal tu Nabi berhenti dekat Aus, dekat tempat Aus, Nabi buat masjid. Dah ada soalan lagi no. Kita apa cerita bab ni. Masjid tu buat masjid Quba. Nak ambil hati orang Aus, sebab orang Aus ada yang takut timbul perasaan kata, oh Nabi pergi Madinah, Nabi pergi dekat Khazraj, sebab tu keluarga Nabi. Kan? Aus ni bukan keluarga Nabi, tapi Nabi Nabi berhenti la masjidun ussisa ala taqwa, buat masjid Quba dulu. Ambil hati. Bila buat lagu tu barulah orang Madinah kata, oh dak, Nabi main ni bukan sebab hijrah mai kat keluarga dah. Nabi hijrah kepada kita semua. Aus dan Khazraj, Nabi saudarakan. Yang sebelum tu asyik perang lah. Perang Aus dan Khazraj ni. Sampai tak ditanya pasal apa hang berperang, kami tak tahu. Dah nenek moyang kami dulu duk perang sama-sama kami perang juga. Tapi tak tahu apa perang. Tu nak cerita Nabi ni. Nabi pi ke Madinah bukan pelarian. Nabi balik. Kan ada golongan di kalangan gadis-gadis Madinah tu kata, nahnu jawarin min Bani Najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Kan dia kata kan? Jar. Tu kita cerita balik lah buat Maulid Rasul nanti insya-Allah. Tak apalah tu. Jadi tu maknanya amanah. Yang ketiga tabligh. Tabligh. Tabligh ni menyampaikan, Nabi tak menyembunyikan. Nabi tak menyembunyikan hukum. Macam kita.
Kita ni sembunyi-sembunyi kalih pun kalih. Nak tahu hukum mokok, jangan tanya ustaz yang tak mokok. Tanyalah ustaz yang mokok. Dia jawab apa? Makruh. Tanya hak tak mokok, dia kata haram. Haram. Tanya ustaz yang mokok, dia kata makruh. Tak apalah tu mokok. Dia bukannya qat'i kan. Cuma nak cerita ada juga yang jawab kata riba pun dia kata halal. Nauzubillah min zalik. Riba pun halal. Pasal dia pun duk main riba. Nauzubillah min zalik. Aduh, jaga. Habis. Yang keempat, fatanah cerdik. Ini bukan bodoh. Nah, baik. Wallahu a'lam. Bolehkah kita samak bumper kereta dengan seluk benda? Boleh Nama kita seluk tu noh. Cuma sayang jelah. Nak kereta baru cat lah. Nak samak buat apa? Tak samak pun tak apa. Kan kita nak pakai semayang. Wajib samak ni benda hak libat dengan sah dengan batas semayang. Saya dah faham noh. Kalau kita baju kita kena, kita nak pakai semayang, samak. Kita nak kena taharah ni wajib. Taharah ni berlaku bila kita melibatkan ibadat yang perlu kita taharah. Wajib lah masa tu. Tapi kalau kita tak pakai nak semayang, buat apa? Bukan nak bumper tu nak semayang pun. Lainlah kalau kita nak buat bumper tu nak buat sajadah kan. Tak apalah. Wallahualam. Jadi tak terpakai bagi Allah. Apa dia? Masa itu Makhluk sama. jadi tak terpakai bagi Allah. Maka Allah tidak permulaan dan akhir sebab masa itu ciptaan. Betul tak cakap. Masa itu makhluk. Memang Allah Ta'ala yang cipta masa. Masa Allah Ta'ala yang buat. No? Jadi nak kita, Allah Ta'ala ni tak terikat dengan masa. Tu maksud dia sebut tu. Allah Ta'ala ni tak terikat dengan masa. Satu, dia tak ada awal, tak ada akhir. Sebab dia bukan macam kita. Kena ada permulaan, kena ada kesudahan. Tuhan bukan macam kita. Dan dia tak terikat dengan masa. Tapi kalau orang tanya, lah ni pukul apa? Pukul apa dah kan? Puan? 11.30. 11.30 sekali tu. 25. Jauh ni, sesuatu pun tiawai ni. Jadi, kita katalah pukul 11.25. Pukul 11.25 ni Allah Ta'ala ada tak salib? 11.25. Hari ni hari apa Abang Am? Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Allah Ta'ala ada tak hari Jumaat? Tak. Kata Allah Ta'ala tak terkait dengan masa. Tu. Ni Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa. Ingat sebut, dia kata, dia selalu sebut istilah berbetulan, dia kata. Berbetulan. Ini berbetulan ni hari Jumaat. Allah Ta'ala memang tak terkait pun dengan masa. Dia tak terikat dengan masa. Dia tak terkait dengan masa. Dia tak terikat dengan masa. Tapi dah berbetulan ni hari Jumaat. Allah Ta'ala ada lah. Tu. Nabi. Adakah Allah Ta'ala terikat dengan tempat? Tak. Berbetulan Nabi yang naik ke langit. Nabi yang duduk di langit. Nabi yang duduk di langit. Berbetulan Nabi di langit. Nabi nampak Allah. Bukan Allah di langit. Tuhan tak ada tempat. Ngerti? Tu. Allah. Hai. Dah lagi. Masa habis kot. Ada orang kata Nabi dulu sesat. Sudah. Orang tu seperti orang. Orang tu kot sesat tu. Nabi tak sesat. Nabi tak sesat. Nabi bukan macam kita lah. Tak betul lah. Ada juga orang kata Nabi ni umur 40 baru mula sembahyang subuh. Maaf. Umur 50. 52 baru mula sembahyang. Ada? Jadi dia kata saya tak sembahyang. Bagi saya baru umur 40. Ba'an tak apa. Ba'an 25. Kan? Tak sembahyang tak bagi ke? Pasal apa? Muda lagi. Nabi sendiri pun sembahyang umur 51. Pandai dia cakap. Memang betul. Sebab apa? Nabi Isra Mi'raj umur 51, umur 2 tu kan? Isra Mi'raj. Lepas Isra Mi'raj baru mula sembahyang. Tak? Betul tak? Betul kat dia kan? Tapi cara tu tak betul. Pasal apa tak betul? Memanglah Nabi tak sembahyang. Lagu kita sembahyang rokok ni yang dikatakan muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim tu kan? Yang aqwalun wa af'alun tu. Memanglah. Hal tu selepas disyariatkan. Lepas turun Isra Mi'raj pun Nabi tak sembahyang lagi. Sehinggalah turunnya malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi. Yang duduk dekat Mi'jan tu. Yang dekat Kaabah tu. Ada Mi'jan. Sayyidina Jibril duduk kat situ. Nabi ikut belakang. Rukuk lagu ni. Sujud lagu ni. Ada riwayat sebut. Hari pertama Sayyidina Jibril main awal waktu. Subuh. Hari kedua dia main hujung waktu subuh. Sebab apa? Sebab nak ajarkan Nabi itu waktu subuh. Ni kemarin
mula masuk. Hari ni pengakhir subuh. Mana ajak tu. Sebab subuh ni dia bukan macam Zuhur. Habis Zuhur dengan masuknya Asar. Habis Asar dengan masuknya Maghrib. Maghrib dengan subuh ni lebih kurang. Tak apalah. Gimana nak ceritanya? Kalau ada orang kata Nabi dulu sesat, tak betul. Bahkan Nabi ni ada dua istilah kita akan sebut. Ada disebut mukjizat, ada disebut okey. Petron. Buat. Irhas. Irhas. Irhas ni apa? Benda yang mencari adat. Mukjizat ni apa? Benda yang mencari adat. Dua-dua ni mencari adat. Apa bezanya? Mukjizat ni benda mencari adat yang berlaku pada Nabi selepas kenabian. Adapun irhas, benda mencari adat yang berlaku pada Nabi sebelum kenabian. Awal ikut Nabi dan cerita Nabi ni ada kemuliaan yang dikatakan Muhammadun basharun la kal bashar. Manusia, tapi bukan seperti mana manusia. Nabi pernah teringin nak pergi tengok pertunjukan dekat kota Mekah dengan kawan-kawan, tapi Allah Taala tidurkan Nabi, pelihara Nabi. Nabi tak pergi, Nabi lena. Tu makna tak betul kalau siapa kata Nabi ni sesat. Ni ada ni. Orang yang jenis politik tadi juga lebih kurang tu lah. Dia tak boleh tunai janji, dia kata Nabi pun mungkin janji. Habislah. Tuan-tuan jangan marahlah. Ikut kita ni ramai. Tak kira parti mana, saya tak sebut parti mana, cuma nak sebut kalau ada akidah lagu tu kita kena bantah, tak kira di pihak mana sekalipun. Hijau ke kuning ke apa, sama aja. Wallahu a'lam. Habis ke noh? Lagi. Syahadah Nabi-Nabi yang terdahulu. Lagu mana dia mengucap lah. Jadi setiap Nabi ni dia ada syariat yang tertentu lah. Syariat masing-masing, dia tak sama. Macam kita, syariat kita mengucap syahadatain tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu syariat kita. Bukan sekat syahadah lah, bahkan syariat cara hidup pun tak sama lah. Yang Nabi-Nabi terdahulu, cara-cara mereka lah. Ikut pada suhuf dan juga kitab yang diturunkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Itu cara umum lah, cara detail tu ada lagi tu, cara umum. Cara detail kena tanya ulama lebih mahir lah. Kita tak erti jawab cara umum. Beza. Apa maksud ma'ani dan ma'nawiyah? Ma'ani ni sifat wujudi. Sifat yang ada. Sifat yang lau kushifa anal hijab la ra'ainahu. Jika dibuka hijab dapat kita tengok sifat tu. Dia sifat yang ada. Ada pun sifat ma'ani, ma'nawiyah, sifat hal. Sifat hal. Dia macam ni lah. Apa nama ni? Kita kata apa? Kita buat contoh. Lah. Ta'lib. Ta'lib tu apa? Zat. Alif tu nama bagi zat lah. Ni kita pegang peredam alif. Zat. Tiap zat. Sifat dia apa? Banyak sifat. Ada yang wujudi, ada yang amrun i'tibari. Ada yang hal. Kalau kata wujudi, apa dia? Lihat. Pendengar, nampak anak telinga, nampak anak mata. Kan? Nampak berkuasa, nampak tangan dia angkat. Main dumbbell. Contoh. Ada apa sifat hal dia? Comel. Lotek. Comel lotek. Gitu. Segak. Tu hal. Kan? Benda yang kita faham. Tak boleh nak tunjuk. Kita faham. Kita faham keadaan dia, segak keadaan dia cantik. Kita tak nampak. Tapi kita tahu. Contohnya gitulah beza ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani ni contoh macam pelihat dia, pendengar dia, kan, perkata dia bercakap tu, dia ada sifat ma'ani bercakap. Tapi ada pun hal dia cantik, suara dia sedap. Contohnya pendengaran yang tajam. Contohnya. Habis ya. Masya-Allah. Baik, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sini ada pengumuman sikit pada semua. Apa nama untuk siri 7 dan 8 ditunda ke minggu hadapan lah. Minggu hadapan. Sebab apa nama presenter ada apa nama ni urusan rasmi di Pulau Langkawi. Untuk urusan madrasah juga lah sekali dengan kuliah. Tak ada. 7 8 kita tunda tapi diganti dengan ada kuliah ni. Nak bagi hati. Esok ada pukul 10. Esok ada pukul 10 Esok pukul 10 macam biasa. Alhamdulillah hari ni live kita pun mencecah lebih 100 orang juga pagi ni pun. Alhamdulillah. Tahniah pada semua. Teruskan menggembar-gemburkan majlis ilmu sebegini rupa. Walaupun kita tak ada mengaji sangat, tapi bila kita menggembar-gemburkan, kita jadi asbab orang lain dapat mengaji, kita juga akan mendapat keberkatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Summa qala pelajaran yang ke-11 no. Okay, siapa nak order kitab dia tengok butiran yang ada pada Hebahan.
page Ustaz Zikri Ghazali ya. Sana ada kru dia akan hantar kitab. InsyaAllah. Kita ada orang sponsor. Kitab tu ada orang sponsor dah. Kita tuan hanya kena bayar kos post saja. Biarlah ada ketiak sikit. Tapi kalau tuan-tuan ni pun dapat usahakan untuk menginfakkan pada madrasah Kata Ilmu Haji Abdul Majid sangat dialulukan untuk makluman jugalah semua. Kita sedang giat menaikkan bahagian pondok Turos di tanah belakang sana, memerlukan kos yang banyak, lebih pada 1 juta tuan-tuan. Jadi bolehlah kakak bantu heboh lah. Sebab kita takkan boleh berdiri sendiri kecuali dengan sokongan masyarakat. Pondok ni dia memang dari dulu dia tak pernah terima sokongan kerajaan dan sebagainya, tapi dengan sokongan masyarakat sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده لنا عند حاجة وصلاة. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي بروحنا يا